kamu tengok video tu dan fokus. Lepas ni cikgu akan tanya ya. Ada dengar bunyi ke? Dengar cikgu. Dengar. Cikgu. Okey. Okey, video tadi kamu sudah tengok kan? Okey. Cikgu mau tanya, sekejap ya cikgu. Okey, agak-agaknya lah kan, berdasarkan video yang cikgu tayangkan tadi, apa kaitan dengan subtopik kita hari ini? Ada siapa-siapa volunteer mau bagi pendapat dia? Berkaitan dengan ada pertahanan macam pertahanan pertama, kedua dan ketiga, maksudnya ada setiap peringkat. Mungkin berkaitan dengan pertahanan badan kot. Okey, Aswa cakap pertahanan badan. Okey, ada siapa lagi mau kongsikan dia punya pendapat? Ada siapa yang volunteer? Sukarela untuk berkongsi pendapat dia dengan kelas? Atau tiada? Erika? Apa yang kamu dalam video tadi? Dalam video tadi saya tengok ada pertahanan dan juga pasukan penyerang. Pasukan pertahanan, pasukan penyerang. Okey, thank you Erika. Terima kasih juga untuk Aswa. Okey, betul lah. Okey, sebenarnya hari ini kita akan sentuh subtopik pertahanan badan. Okey. Ini merupakan subtopik yang terakhir untuk bab 4. Jadi kita akan sentuhlah bab subtopik pertahanan untuk bab ini. Okey. Sebelum itu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita tengok dulu apa hasil pembelajaran yang kita perlu capai selepas kita belajar topik ni. Yang pertama, kita boleh menghuraikan fungsi sistem pertahanan manusia dengan jelas. Yang kedua, kita boleh mendefinisikan maksud antigen, antibody dan keimunan badan dengan tepat. Seterusnya, kamu boleh membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif dengan jelas, dan akhir sekali kamu boleh menyatakan kepentingan imunisasi kepada manusia dengan tepat. Okey, boleh? Semua sudah siap? Boleh, sedia cikgu. Sedia. Okey, kita tengok dulu kepada pengenalan. Okey. Patogen, dia akan memasuki badan melalui sistem seperti respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan juga kulit. Maksudnya di sini patogen ni dia boleh memasuki mana-mana sistem untuk dia masuk ke dalam tubuh badan kita, sama ada melalui respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan juga kulit. Maksudnya patogen perlu dimusnahkan di dalam badan. Okey, apabila patogen yang sudah masuk dalam badan kita tadi tu, kita perlu sistem pertahanan badan kita perlulah memusnahkan patogen yang berjaya masuk. Okey. Seterusnya kita lihat kepada definisi-definisi penting yang kamu perlu tahu sepanjang belajar topik ni, subtopik ini. Yang pertama, antigen. Okey, kita tengok apa antigen. Antigen ni merupakan satu jasad asing ataupun bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang penghasilan antibody. Maksudnya antigen ni dia bukan bahan yang ada dalam badan kita. Dia bahan asing yang masuk ke dalam badan dan dia akan menghasilkan antibody. Okay, boleh setakat ni? Kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, seterusnya kita tengok pula apa definisi untuk juga turut dikenali sebagai protein yang dihasilkan oleh sel darah putih yang masuk ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Apabila antigen tadi tu, yang bahan asing tadi tu masuk ke dalam badan, sel darah putih akan menghasilkan antibody ke dalam badan kita. Okey? Bolehkah? Boleh ikut? Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh Okey. cikgu.
Okay, very good. Seterusnya kita tengok pula definisi untuk keimunan badan. Okay, apa itu keimunan badan? Keimunan badan ni merupakan keupayaan badan seseorang untuk menghasilkan antibodi yang mencukupi bagi menentang sebarang patogen dan mengelakkan diri daripada dijangkiti sebarang penyakit. Jadi, bila badan kita menghasilkan antibodi, keimunan badan ni akan membantu untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti sebarang penyakit. Okey? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kalau Boleh cikgu. boleh. Kalau boleh, cikgu mau soal lah kamu. Kalau betul boleh, kalau betul kamu fokus. Boleh cikgu minta, sekejap ya. Cikgu mau minta Aswa. Boleh kamu bagi tahu cikgu tadi, jelaskan semula apakah antigen yang cikgu terangkan tadi? Apa tu antigen sebenarnya? Okey. Teruskan Aswa. Antigen ni adalah salah satu Apa dia Aswa? maaf cikgu lupa. Saya tertukar antigen dengan patogen. Patut. Okey, tak apa. Okey, ada sesiapa boleh tolong Aswa? Kelas? Saya nak cuba cikgu. Siapa tu? Ruaida. Ruwaida, boleh. Teruskan Ruwaida. Apa dia antigen tu Ruwaida? macam bahan yang bukan daripada badan kita sendiri. Okey, betul. Antigen tu adalah bahan asing yang bukan daripada badan kita. Okey, terima kasih Ruwaida dan Aswa. Okey, cikgu teruskan lagi ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada mekanisme pertahanan. Okey, untuk mekanisme pertahanan ni dia terbahagi kepada dua jenis mekanisme. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik. Okey, untuk dalam mekanisme pertahanan tidak spesifik ni kita ada barisan pertahanan yang pertama, ataupun untuk lebih senang kamu faham, barisan pertahanan pertama ni mewakili luar badan. Okey, seperti yang kamu tahu, patogen ni dia mudah untuk memasuki ke dalam badan. Dia boleh memasuki ke dalam badan melalui rongga terbuka. Okey, rongga terbuka ni apa? Rongga terbuka ni contohnya mata, telinga dan juga mulut. Melalui mata, telinga dan mulut ni patogen boleh masuk ke dalam badan kita. Selain daripada tu, melalui sistem respirasi. Bila kita menghirup udara, mudahlah untuk patogen tu masuk ke dalam badan kita. Okey? Boleh ya kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Selain dari itu, patogen juga ni boleh masuk melalui perkumuhan dan pencernaan. Paling Sebab antibody tu dia dah simpan antigen tu, dia dah ada maklumat data yang sebelum-sebelum ni. Betul Jalil. Apabila kita sudah kenal untuk kali pertama, badan kita ni dia sudah simpan antigen penyakit tersebut. Jadi bila mana penyakit tersebut mahu serang kita sekali lagi, dia akan menjadi imun. Sebab apa? Kita sudah ada antigen penyakit tersebut. Okey? Boleh? Boleh faham? Boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Cikgu teruskan kepada keimunan aktif buatan. Selalunya terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang akan mati ataupun dilemahkan dimasukkan ke dalam badan. Maksudnya disuntik kepada kita lah. Dan sistem keimunan tadi bergerak balas dengan menghasilkan antibody. Maksudnya ini kita buat buatan sendirilah. Apa pula kesan kepada keimunan aktif buatan ni? Keimunan tu dia berpanjangan selepas kena jangkitan apa-apa penyakit lah. Sebagai contoh tadi kita ambil contoh penyakit campak kan? Boleh? Boleh. Kelas? Boleh. Boleh faham kan ni? Ataupun kamu buat faham? Boleh faham. Boleh cikgu. Boleh cikgu faham. Seterusnya kita tengok jenis keimunan kedua iaitu keimunan pasif, di mana keimunan pasif ni apa? Dia mendapat antibodi daripada sumber luar. Sumber luar tu apa? Okey, kita tengok ya. Sama juga macam tadi, macam keimunan aktif, dia ada semula jadi, dia ada buatan. Okey, kita lihat kepada semula jadi dulu. Selalunya keimunan pasif semula jadi ni dia melibatkan pengambilan antibodi daripada orang lain. Okey, kita ambil contoh ibu. Kenapa kita ambil contoh ibu? Selalunya keimunan pasif semula jadi ni dia terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu ataupun darah ibu yang merentasi dinding plasenta.
Kan? Okey, tetapi keimunan yang kita dapat daripada susu ibu atau darah ibu daripada dinding plasenta tu, keimunan dia bersifat sementara dan singkat. Kenapa cikgu cakap dia bersifat sementara dan singkat? Siapa tahu? Kenapa cikgu cakap dia sementara dan singkat? Siapa boleh jawab? Tak tahu. Dayang? Boleh jawab? Saya tak pasti cikgu. Tak pasti. Okey, kenapa? Keimunan adalah sementara dan singkat sebab kamu hanya akan menjadi imun semasa kamu bayi sahaja. Kan kita masa bayi saja kita menyusu kan? Betul? Takkan keimunan yang sementara dan juga singkat. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita tengok pula keimunan pasif buatan. Apa contoh keimunan pasif buatan ni? Keimunan yang diambil daripada pesakit yang telah sembuh. Macam mana tu? Okey, keimunan pasif buatan ni selalunya terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Maksudnya bila kita sakit, kita akan disuntik dengan antiserum. Apa tu antiserum? Siapa tahu apa antiserum? Baca kat cikgu. Okey, boleh. Saya tengok baca kat cikgu. Okey. Antiserum adalah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Okey. Antiserum ni adalah sejenis darah yang diambil daripada pesakit yang telah sembuh. Darah tu dia mengandungi antigen. Jadi bila dia dimasukkan ke dalam badan kita, dia akan bantu untuk merangsang penghasilan penghasilan apa? Kelas? Antibodi. Sama juga macam tadi keimunan semula jadi, keimunan ni adalah segera, dia memang cepat tapi dia bersifat sementara sahaja. Okey, boleh setakat ni kelas? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kalau boleh cikgu soalan sebelum kita teruskan cikgu soal. Okey, keimunan aktif tadi. Macam mana? Apa sebenarnya keimunan aktif tu tadi? Bila dia terjadi? Kelas? Aktif terjadi terhasil selepas seseorang tu sembuh daripada penyakit. Sebagai contoh penyakit campak. Betul. Betul Aswa. Kalau keimunan pasif pula, orang lain lagi jawab. Keimunan pasif ni bila dia terjadi? Bila? Macam mana? Orang lain. Dia memperoleh apa? Memperolehi apa dia? Bantuan tu macam mana? Apa dia Jalil? Memperolehi antibodi daripada seseorang. Dia memerlukan bantuan daripada sumber luar lah. Macam tadi contoh, kita ambil contoh apa? Susu ibu. Susu ibu. Okey, bagus. Kita teruskan. Okey, seterusnya kita tengok kepada punca sistem keimunan ini menjadi lemah. Okey, sebenarnya ada banyaklah punca-punca kenapa sistem imun badan kita ini menjadi lemah. Contohnya yang pertama, terdedah kepada pencemaran udara. Kalau kita selalu terdedah dengan berbagai jenis pencemaran, sudah semestinya sistem imun kita tu akan terganggu, kan? Okey, seterusnya mengalami stres ataupun tekanan perasaan. Okey, kalau kamu stres ataupun emosi kamu tidak stabil, mestilah dia bagi efek kepada badan kamu, kepada sistem kamu juga. Jadi kalau kamu ada masalah tu, tolonglah diselesaikan, ataupun kalau stres tolonglah tangani dengan baik. Okey? Boleh? Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Dan seterusnya juga salah satu punca lain, dia terdedah kepada pesticide. Pesticide itu apa? Pesticide tahu? Racun serangga. Racun ni pun boleh menyebabkan juga berlakunya keimunan menjadi lemah. Okey, akhir sekali. Amalan, tadi kita tengok punca. Sekarang kita tengok amalan yang boleh kita gunakan untuk menguatkan sistem imun. Okey, yang pertama kita tengok, kita perlu mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Siapa yang suka berjaga tu, kamu kena hati-hatilah sebab dia boleh merosakkan kamu sistem imun juga. Jadi kamu kena mendapatkan rehat yang cukup. Seterusnya melakukan aktiviti riadah dan menghirup udara yang segar. Tidak merokok. Siapa yang merokok tu mohon dipertimbangkanlah sebab kita tahu bahayanya merokok ni. Lepas tu melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kadang-kadang kita perlu jugalah buat pemeriksaan kepada yang pakar untuk kita tahu kondisi badan kita sebenarnya macam mana. Seterusnya kurangkan pengambilan gula. Siapa sendiri? Ada yang tidak?
Oh, Jalil. Okey, bagus Jalil ya. Okey, untuk yang suka makan atau ambil pengambilan gula yang sangat banyak tu, kurangkanlah kalau boleh sebab dia memberi kesan yang negatif kepada badan kita. Dan akhir sekali, amalkan gizi seimbang. Maksudnya ambil pemahaman yang jadi cikgu akan pilih nama secara random. Kejap ya. Cikgu akan pilih nama secara random, jadi kamu kena pilih nombor 1 sampai 10, kemudian kamu kena jawab soalan yang keluar daripada kotak tersebut. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Boleh ya? Okay. Start. Okay, boleh nampak kan? Cikgu mau Jalil, boleh? Boleh cikgu. Jalil Boleh. pilih satu nombor and then jawab soalannya Jalil. Saya nak nombor 7. Nombor 7, okey. Apakah maksud sistem pertahanan badan? Maksud sistem pertahanan badan ni Apa dia? A, B atau Sekejap C? cikgu. A, B atau C? C. C. Okey, betul ya. Alhamdulillah. Terima kasih Jalil. Okey, seterusnya cikgu mau Erika lah, boleh Erika? Ya, saya cikgu. Dan nombor Okey, pilih satu nombor. 1. Nombor 1, okey. Mekanisme pertahanan badan dibahagikan kepada ada berapa? 3 kot. 3 lah cikgu. 3, okey, 3. Okey, betul ya Erika? Okay. Okay, thank you Erika. Seterusnya cikgu mau Ainur Amira boleh? Boleh. Okay, pilih nombor. Nombor 5. Nombor 5, okay. Ainur pilih nombor 5. Sistem barisan pertahanan ketiga adalah, apa dia? Apa tadi yang cikgu cakap? Sistem barisan pertahanan ketiga. Apa dia? Sel darah putih, betul? Okay, Ainur cakap, jawapan okay, bolehlah ya. Okay, cikgu rasa itu sahaja. Sebelum cikgu tamatkan kelas kita hari ini, cikgu ada uploadkan kerja dekat Google Classroom. Jadi tolong kamu muat turun. Lepas tu kamu jawab ya, boleh? Sekejap cikgu tunjuk ya. Dia ada sedikit Boleh, tubi yang kamu kena jawab. Cikgu tunjuk dulu. Nanti kamu download, lepas tu jawab, kemudian hantar semula ke tapak Google Classroom ni. Boleh? Boleh ya? Dia soalan simple-simple saja. Soalan-soalan yang arasnya. Boleh ya? Jadi due date untuk kamu punya latihan ni hari ini. Jadi lepas jawab, habis sahaja kelas ni, tolong jawab. Lepas tu hantar semula di tapak Google Classroom kita. Boleh? Boleh kelas? Boleh ya? Boleh. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan kita punya kelas hari ni? Ada soalan ataupun ada benda yang kamu tak faham? Tiada. Okey, sebelum cikgu tutup kelas, cikgu mau satu orang volunteer untuk bagi refleksi sepanjang kelas kita hari ni. Boleh? Ada siapa-siapa volunteer? Siapa mau volunteer ataupun cikgu pilih? Ada volunteer atau cikgu pilih? Kelas? Saya cikgu. Hasni, okey Hasni. Apa yang kamu belajar hari ni? Hari ini saya belajar tentang mekanisme pertahanan. Ada dua, iaitu tidak spesifik dan spesifik. Ya. Tidak spesifik pula terbahagi kepada dua, iaitu barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua. Untuk yang spesifik pula adalah barisan pertahanan yang ketiga. Itu je cikgu. Okay Hasni. Thank you so much Hasni. Okay, betul lah apa yang Hasni cakap. Jadi kalau kamu tiada soalan, cikgu rasa itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kalau ada soalan boleh terus tanya cikgu, boleh PM cikgu terus ataupun boleh telegram cikgu. Jadi kalau tiada soalan, cikgu akhiri kelas kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih selamat masuk kelas cikgu. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay.